Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Nurul Faidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahari Omar, top fan kita Ummu Aisyah, alhamdulillah. Fauzia Muhammad, alhamdulillah. Normala Mahmud, Nurazian binti Muhammad, Linta Suraya, top fan kita. Normala Mahmud, top fan kita. Haziana Nurdin, top fan di Facebook ni. Mini MKI, Ustaz Fairuz Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi ya habibi ya maulai. Nur Afida, Nur Sahaliza, top fan kita. Saudara Fazil Mispar, top fan kita. Nur Rilis, Ummu Fatih, Syed Al-Zarab, Syaz Syarias, Arpa Kaus, Cikgu Annie dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni saya bercadang nak renung ayat keempat, 5, 6 dan 7 daripada surah An-Naml, surah Semut. Mari sama kita buka tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, jilid yang ke-7, muka surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. Ayat keempat, 5, 6 dan 7. Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu mereka bergelumang dalam kesesatan. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan bagi mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Dan sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku bawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat memanaskan, dapat mengambil cahaya, dapat memanaskan dirimu ketika malam yang sejuk ini. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, cuba kita lihat muka surat kedua tafsir Ibn Kathir ni. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, nescaya kami dan mendustakannya, menganggap perkara itu mustahil, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Mereka telah pun bergelumang, iaitu memandang baik apa yang mereka lakukan, kami biarkan mereka dalam penyimpangan dan bergelumang dalam kesesatan. Itu merupakan balasan atas perbuatan mereka mendustakan hari akhirat, sebagaimana firman Allah SWT, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Begitu juga kami malingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah mendapat beriman kepadanya daripada permulaannya. Dan ayat seterusnya, ulaika alladzina lahum su'ul azab, mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia dan juga akhirat. Dan dalam ayat ini, wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan di akhirat mereka merupakan orang yang paling rugi, yang tidak ada orang lebih rugi daripada mereka, kerana rugi daripada di dunia. Kalau rugi harta, ia dapat dikembalikan, tapi kalau rugi agama, maka ini merupakan satu ujian yang besar dalam hidup seseorang, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Itu sebab kita berdoa kepada Allah dan doa yang panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu waritha minna wansurna ala man a'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina. Maksud doa ni, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah jadikan musibah dalam agamaku. Kerana akhir zaman menyaksikan manusia masuk waktu pagi sebagai mukmin, masuk waktu petang sudah jadi kafir. Masuk waktu petang sebagai mukmin, keesokan harinya dia sudah kafir kepada Allah SWT.
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kerana menjual agamanya bagi merebut habuan dunia yang tidak pernah ada noktahnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini merupakan satu ujian dalam kehidupan bagi si kafir, kerana dia memandang indah segala apa yang dilakukan. Kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Ashur, kenapa ayat ini datang? Ayat ni tiba-tiba muncul di depan kita selepas menceritakan bahagian orang yang beriman, iaitu orang beriman digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini huda wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sifat orang beriman, mereka mendapat ketenangan, kebahagiaan, dan kita telah bincangkan dalam kuliah semalam berkaitan dengan perkataan yakin itu sendiri, mengikut marhalahnya, mengikut chapternya, mengikut mustawanya, tahap-tahapnya. Kemudian datang ayat keempat ni seolah memberikan jawapan bahawa kenapa si kafir tidak beriman kepada Al-Quran. Soal ada pertanyaan yang muncul begitu, kata Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Lalu Allah SWT menjelaskan, sungguhnya orang-orang kafir itu kami telah hiaskan bagi mereka segala apa yang mereka lakukan, dan mereka itu buta. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan amah, ini merupakan satu perkataan yang digunakan oleh Al-Quran bagi merujuk kepada makna buta hati. Dia serupa dengan perkataan a'ma. Kita belajar surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma ni dia merujuk kepada buta mata, tapi kalau sebut a'ma, iaitu ya'mahun, dia merujuk kepada buta mata hati. Jadi seorang yang buta hatinya akan sesat dan tidak akan menemui arah hidup yang sebenar. Dia akan hidup dalam keadaan kegelapan yang gelap katup, terumbang-ambing, bingung dalam kesehatannya. Jadi itulah sebabnya Allah menggunakan pemilihan perkataan di sini ya'mahun, present tense, yang merujuk kepada berkekalan sifat buta mata hati itu, sehingga mereka gagal untuk menilai perkara yang benar sebagai kebenaran. Kalau jadi sebagai doktor sebagai contohnya, setiap hari dia merawat pesakit, buat pembedahan, tapi mata hatinya sudah tertutup, dia tidak boleh menerima kebenaran tentang adanya Tuhan. Bagaimana seorang doktor yang bijak, yang melihat ni doktor kafir lah kita ceritakan tuan-tuan ya, dia tahu bila seorang tu kena penyakit jantung sebagai contohnya, maka Allah mentakdirkan dalam sistem badan manusia ada kabel, ada urat spare, duk kat tangan ada, kat betis ada, untuk diambil digunakan bila jantung itu mengalami masalah ketersumbatan contohnya. Tuan-tuan, ini semua orang tahu. Takkanlah benda ni berlaku dengan kebetulan. Jadi apakah daya seseorang yang bijak seperti itu pun boleh jadi sesat kerana pintu hatinya sudah buta. Ya amahun, perkataan amah berarti dari perkataan kalau kita perhatikan beza dari perkataan amah, iaitu a'ma ini merujuk kepada buta mata luaran, mata fizikal, tapi kalau rujuk pada amah, ain mim ha, ia merujuk kepada buta mata hati. Jadi perlu diingat bahawa daripada kesinambungan ini dapat terputus jika mereka mengasah potensi positif dalam mereka. Kalau mereka berusaha untuk berubah mencari hidayah, waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, orang yang berusaha untuk mencari hidayah itu pasti Allah akan berikan kepadanya. Jadi bila kita perhatikan tuan-tuan, perkataan yang Allah gunakan zayyana ni diambil perkataan zain. Kalau orang Arab tentu pergi ke Jordan, dia zain ni maknanya mumtaz, bagus. Zain, tayyib, aywa, ini merujuk kepada bagus. Hasan, ini perkataan yang orang Arab gunakan. Zain, maka dia merujuk kepada satu yang indah, yang dianggap baik oleh orang walaupun pada hakikatnya buruk. Jadi seseorang boleh saja menganggap bahawa arak sebagai contohnya dada itu benda yang baik. Orang kafir menganggap bahawa menggunakan arak itu untuk membersihkan rambut, mengelakkan uban, sebagai contohnya tanggapan-tanggapan seperti itu mereka dibuat kajian. Kalau minum arak ini boleh menyebabkan seorang itu dapat refreshment, nanti boleh meluahkan apa saja ada dalam hati, benak, fikiran, sanubari mereka. Jadi perkataan yang dipilih oleh Allah kat sini, kami zayyana, kami jadikan dunia itu dipandang indah oleh mereka. Jadi ini merujuk kepada pelaku yang menghiasi hati orang-orang kafir ini. Bila merujuk kepada bentuk jamak yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan sebelum ini, ia merujukkan, mengisyaratkan ada keterlibatan pihak lain dalam apa yang berlaku itu. Maksudnya di sini Allah dengan kehendaknya, kemudian dengan malaikatnya, dengan orang-orang kelilingnya yang turut membantu seseorang itu untuk jadi baik ataupun jadi buruk ataupun jadi rosak. Jadi keterlibatan mereka dalam bentuk tekad mereka untuk menolak Al-Quran, keengganan mereka untuk mengasah dan juga mengasuh jiwa mereka untuk mengikuti Al-Quran, sehingga merujuk kepada perangai kebejatan, penyimpangan yang berlaku itu. Jadi sedangkan keterlibatan Allah dalam perkara ini adalah
Kalau kita nak bagi faham yang mudah, menetapkan sunnatullah dalam hidup ni, bila seorang itu bergegas, berusaha, bergiat melakukan perkara-perkara mungkar, maka itu yang akan diperolehinya. Ini pilihan daripada dia mengikut sunnatullah yang Allah jadikan. Jadi ini maksudnya keterlibatan Allah dalam menjadikan orang-orang kafir itu makin hari makin sesat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sedangkan kalau dia cenderung kepada kebenaran, berusaha untuk mengasah aspek-aspek positif dalam dirinya, belajar, menuntut ilmu, berkawan, bertanya, bergaul, maka Allah akan memperindahkan mereka itu kebenaran. Sebaliknya, kalau dia memilih untuk mengikut kemungkaran, perkara-perkara kemaksiatan, menyeronokkan, seperti yang telah kita pelajari, hufatin nar bi syahawat, bahawa nak masuk ke neraka ini adalah mudah kerana jalannya merupakan jalan syahwat. Sedangkan hufatil jannah bil makarih, nak pergi ke syurga ia perlu melalui onak duri, tidak ada kapit merah yang dibentangkan. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi Allah, atau siapa saja yang membentengkan jiwanya dengan iman dan taqwa, maka dia akan selamat daripada nafsu dan keburukan yang selama ini syaitan perindahkan. Seperti kisah Ibn Jauzi yang saya bawakan semalam, bandingan kedudukan akal bagaimana, nafsu syahwat bagaimana, hati bagaimana, syaitan bagaimana, amal-amal salih bagaimana dalam kedudukan satu kota yang diperkuatkan benteng, tapi benteng itu pun ada kelemahan, ada rongga, ada liang, ada ruang untuk masuknya syaitan daripada luar yang merupakan musuh-musuh. Telah saya berikan gambaran semalam. Tuan-tuan merujuk dalam kuliah bahagian kedua surat An-Naml semalam, tuan-tuan ni. Jadi kalau kita perhatikan perkataan tazin ini, kita orang beriman juga diajar oleh Allah SWT dalam firman-Nya melalui surah Al-Hujurat, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah lah yang menjadikan hati kamu itu cinta kepada keimanan, menjadikan keimanan itu indah dalam diri kamu, menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan perkara-perkara penerhakaan kepada Allah, maka itulah jalan mereka, orang yang mengikut jalan lurus. Jadi sebagaimana si kafir ini terpedaya dengan kehidupan dunia, dihiaskan untuknya dunia, sehingga melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu indah, jadi terbalik. Tuan-tuan yang boleh katakan, tapi itu semua adalah merupakan permainan syaitan, syahwat. Dan Allah dalam sunnatullah-Nya menetapkan kalau itu yang kau pilih, yang kau akan mendapatinya. Sedangkan orang beriman, mereka diajar oleh Allah SWT dan dalam doa Nabi yang panjang dalam satu peristiwa ketika berlakunya perang Uhud. Nabi berdoa dengan doa yang penting ni, tuan-tuan. Kita pun mengalami masalah ekonomi pada hari ini. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni. Doa ni panjang, tuan-tuan. Mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad boleh masukkan nanti. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarabta. Allahumma absut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahul wa yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-aila wal amna yawm al-khawf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'al Allahumma وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب إله الحق amin. Panjang doa ni. Rangkap yang serujuk adalah maksud Nabi, Allahumma habib ilana iman wa zayyinhu fi qulubina, sesuai dengan ayat ke-7 surah Al-Hujurat. Doa ni panjang mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad boleh dapatkan. Ada dalam kitab Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. InsyaAllah tak lama lagi kita lagi akan terbitkan buku karya Imam Bukhari yang penting ni, namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Kitab menceritakan tentang akhlak, sikap, tindakan orang-orang beriman untuk mencontohi Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa ni tadi, tuan-tuan? Doa Nabi ketika berada dalam kemelut di Uhud. Umat Islam tewas, mereka disebut moral jatuh, ramai di kalangan para sahabat gugur sebagai syuhada, maka Nabi berdoa. Kita pun mengalami tekanan yang berbagai-bagai pada hari ini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi majikan, nak bayar gaji, staf pun tak ada. Kadang-kadang kita bekerja dalam bidang tentu, projek pun tak ada. Tuan-tuan, ujian yang alami kan. Jadi amalkan doa ni. Panjang doa ni, tapi sangat baik untuk kita amalkan. Sekali lagi saya baca. Allahumma lakal hamdu kulluh.
Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabadta wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima ataita. Allahumma absut alaina min barakatik wa rahmatik wa rizqik wa fadlik. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahul wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-aila wal amna yawm al-khawf. Allahumma inni a'izun bika min syarri ma a'taytana wa syarri ma mana'tana. Allahumma habib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarata allazina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rizqaka wa azabak. Allahumma qatilil kafarata allazina utul kitaba ilahal haqq. Panjang Ustaz Syafiq Murad boleh tuliskan doa ni. Doa ni tuan-tuan memang panjang. Doa ni Nabi bermunajat kepada Allah dalam keadaan umat Islam tewas dalam perang Uhud. Panjang doa ni kan, tapi ada rangkap yang saya maksudkan tadi. Allahumma habib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Sekali lagi saya baca nanti tuan-tuan dapatkan doa ni. Ustaz Farid, Ustaz Syafiq Murad akan masukkan. Nanti tuan-tuan hafal Kalau tak hafal pun kita print out kan, letak dekat tempat sejadah kita waktu kita munajat waktu malam. Banyak perkara yang kita kena minta pada Allah dalam doa ni. Adalah doa yang Nabi amalkan ketika umat Islam tewas dalam perang Uhud. Lagi sekali saya baca Allahumma lakal hamdu. Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabadta wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima ataita. Allahumma basut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim alladhi la yahul wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-aila wal amna yawm al-khawf. Allahumma inni a'izun bika min syarri ma a'taytana wa syarri ma mana'tana. Allahumma habib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma qatilil kafarata allazina utul kitab. Allahumma qatilil kafarata allazina yukazzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rizqaka wa azabak. Allahumma qatilil kafarata allazina utul kitaba ilahal haqq. Amin. Jadi rangkap yang sedang saya rujuk dalam berkenaan dengan ayat keempat ni tadi adalah zayyana lahum a'malahum. Si kafir kesesatannya diperhiaskan oleh Allah, makin sesat makin jauh daripada Allah. Tapi kita orang beriman mohon kepada Allah supaya dihias kepada kita amal-amal salih untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Makin seronok, makin banyak puasa makin seronok, makin banyak qiyamul lail makin gembira, makin banyak melakukan ketaatan makin hati kita khusyuk tawaduk. Jadi inilah doa yang dianjurkan ketika kita mengalami musibah dalam hidup, kejatuhan, penganiayaan, penipuan, dan kita tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah pada saat itu, seperti kedudukan Nabi dalam perang Uhud. Jadi rangkap yang sangat penting, kalau kita tak dapat amalkan semua, amalkanlah yang diiktibas daripada ayat surah Al-Hujurat yang ke-7 tu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Ini adalah bahagian yang sangat penting berkaitan dengan si kafir diberi perhiasan dalam kehidupannya lalu dilalai, tapi si mukmin dihiaskan hidupnya untuk melakukan kebaikan, di masa keseronokan, kegembiraan. Kerana iman ni pernah saya bincangkan dengan tuan-tuan, iman ni mesti ada kemanisan dalam melakukan ibadah. Seperti kisah yang saya janjikan kepada tuan-tuan, iaitu kisah seorang sahabat bernama Haritha ataupun Al-Harith. Beliau ni datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu Nabi bertanya kepadanya, kaifa asbahta ya Haritha? Wahai Haritha, bagaimana engkau menghadapi hari ini? Maka jawapan Haritha, asbahtu mu'minan haqqan. Wahai Rasulullah, saya melalui hari ini dengan penuh rasa kegembiraan kerana saya seorang yang beriman kepada Allah. Maka Nabi tanya kepadanya, setiap perkataan yang kau ungkapkan tu mesti ada bukti, wahai Haritha. Apakah bukti kata-katamu itu? Maka jawapan Haritha kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, azafat nafsi ani dunya fa azma'tu
nahari wa ashartu layali fastawa indi zahabuha wa madaruha ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan wa ka'anni anzuru ila ahli jannati wa hum yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar wa hum yata'awuna fiha. Maka Nabi SAW telah berkata kepadanya, abdun nawrallahu wa arafta falzam. Dalam peristiwa ini tuan-tuan, Nabi telah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Al-Harith ataupun Al-Harithah, wahai Harithah ataupun Harith bin Malik Ansari, bagaimanakah engkau menghadapi kehidupan hari ini? Macam kita bertanya kepada seorang lah, kaifa haluka, apa khabar? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Saya merasa kehidupan dunia ni tidak ada apa nilai, wahai Rasulullah. Saya rasa seronok jadi orang beriman, dan saya melihat emas dan juga batu tidak ada bezanya lagi. Oleh kerana keseronokan saya jadi orang beriman, saya rasa seronok berpuasa pada siang hari, dan saya rasa seronok dapat qiyam pada waktu malam. Oleh kerana itu, wahai Rasulullah, Allah telah merezekikan kepada saya satu perkara, saya seolah dapat melihat arash Allah itu, arash Ar-Rahman itu dalam keadaan jelas di depan mata saya. Pertama. Yang kedua, saya nampak ahli syurga yang berada di langit itu sedang menziarahi satu sama lain, dan saya melihat ahli neraka itu sedang menjerit-jerit minta pertolongan kerana azab yang mereka sedang diseksa itu. Maka Nabi pun bersabda, Masya Allah, ini seorang hamba yang telah Allah terangkan hatinya. Wahai Harithah, arafta falzam, engkau telah mengetahui keimanan itu, maka kekallah engkau di dalamnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sahabat namanya Harithah. Para ulama hadis adalah penilaian terhadap hadis ini. Setengah mereka mengatakan dia hadis dhaif, setengah mengatakan dia mungkar. Walaupun demikian tuan-tuan, tapi cerita ni dibawalah oleh tuan guru saya, Maulana Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, dalam satu peringatannya kepada kita tentang hakikat iman. Jadi bila beriman itu sampai ke setahap yang mana seolah-olah dia merasakan emas dengan batu itu tak ada beza, maka tak ada nilai dunia di sisinya. Lalu keseronokan lahir dalam hidupnya dengan banyak puasa, banyak qiyamul lail pada waktu malam. Lalu Allah kurniakan kepadanya kelebihan dapat melihat arash Allah terang benderang, dapat melihat ahli syurga sedang diseksa, sedang mendapat nikmat ziarah masjid lain, dan sebaliknya melihat neraka sedang diseksa dan minta tolong kepada Allah dalam beratnya seksa yang dihadapi itu. Setelah itu tuan, saya berceramah tentang hadis ni ke satu tempat di Kuala Lumpur. Maka saya menerangkan hadis ni, tiba-tiba habis kuliah datanglah seorang kata kepada saya, Ustaz, apa yang saya sampaikan itu berlaku dalam hidup saya. Saya kata, macam mana cuba ceritakan. Orang yang nampak baik ni adalah seorang ustaz mengajar di sebuah sekolah rendah, berkata kepada saya, beliau bercerita Ramadan yang lalu ni, beberapa tahun lepas, bukan Ramadan tahun ni, Ramadan dulu. Kata kepada saya, Ustaz, saya diuji Allah dalam Ramadan yang lalu, beberapa hari sebelum raya, isteri saya meninggal dunia. Allah Akbar. Isteri saya ni seorang yang sangat salihah, rajin qiyamul lail, puasa sunat dengan izin saya. Anak kami 8 orang, dan isteri saya mengambil kerja untuk menjahit baju raya, langsir dan sebagainya. Maka beberapa hari sebelum Ramadan itu, dia kata dia sakit dada. Saya bawalah dia pergi ke IJN. Ni sahabat ni cerita tuan-tuan. Maka sampai di IJN kami mendapat rawatan. Doktor mengatakan tak apa, nanti lepas raya datang lagi sekali. Nampaknya tak ada apa-apa yang kritikal, tak ada apa yang berat. Okey, nanti lepas raya datang. Tuan-tuan, berpuasa dalam Ramadan itu, isinya menjahit baju orang tempah dan sebagainya. Dan dia pun dah siapkan baju suaminya, anak-anaknya untuk raya. Maka beberapa hari sebelum raya, isterinya sakit dada sekali dan tak sempat dibawa ke IJN, isterinya meninggal dunia. Sahabat ni cerita tuan Allah. Lalu meninggal dunia, mereka berredha lah. Raya pada kali itu raya yang sangat menguji kerana tiada isteri di sisi. Anak-anak pun masih kecil lagi. Apa nak buat, redha Allah lah. Kita
Kita pernah belajar doa kalau kematian ke ujian ke, banyaklah berdoa dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita dah belajar doa ni kan. Siapa yang baca doa ni yang penuh keyakinan, nanti Allah akan ampunkan dosa dan Allah akan gantikan dalam ujian yang dihadapi itu satu benda yang lebih baik daripadanya. Maka sahabat yang merupakan ustaz sekolah rendah ini berkata isteri meninggal dunia, tak sempat nak buat rawatan, maka raya pada itu raya yang sangat menguji, kesedihan dan sebagainya. Oleh kerana teringat isterinya itu, isterinya selalu gerakkan dia tahajud, tuan-tuan. Ustaz ni bercerita, isterinya tidak belajar tinggi tapi orangnya salihah. Ustaz ni cerita pada saya, tuan-tuan, empat mata bercerita dengan saya. Oleh kerana teringat akan isteri itu dan selalu merasa seolah macam bangkit tahajud, macam dia masih ada dan dia yang gerakkan saya bangun tahajud, kata ustaz ni. Subhanallah, hebat. Maka satu malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu, bukalah hijab untukku melihat bagaimana keadaan isteriku sekarang di alam barzah. Maka doa hamba Allah ini dimakbulkan oleh Allah. Dia dapat melihat isterinya dalam keadaan isterinya sebaik-baik rupa, seindah-indah rupa, setenang-tenang keadaan, dan dia yakin isterinya dalam kalangan orang ahli syurga. Dan bukan itu saja ustaz, saya juga dapat melihat adik-adik, kaum keluarga yang telah pergi, datuk nenek moyang yang telah pergi meninggalkan kami juga masuk syurga. Allahu Akbar, masya-Allah. Dan ada juga yang saya lihat orang yang susah. Lalu saya merasa sangat pelik pengalaman itu, selalu saya dapat lihat. Sehinggalah akhirnya saya merasa takut tertipu dengan syaitan dan sebagainya. Maka saya minta kepada Allah untuk menutup hijab itu semula. Dah tahu isteri berada dalam limpah kurnia keridhaan Allah kerana ketaatan, kesalihannya masih hidup, maka cukuplah setakat itu, wahai Tuhan, tutuplah pintu ni kerana aku tak sanggup melihatnya lagi. Subhanallah, masya Allah. Saya mendengar cerita ini daripada seorang yang saya yakin kesalihannya, agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Maka bukanlah saya nak mengatakan hadis ini dhaif pada kebanyakan para ulama lalu saya nak mensahihkannya, mentasihkannya. Bukan, saya bukan ahli hadis, tuan-tuan. Para ulama kebanyakannya mengatakan hadis dhaif. Hadis ini merupakan hadis yang ada sebahagian mengatakan mungkar, tapi ia cerita, ia bukannya hukum. Para ulama punya prinsip bila membawakan cerita, terutamanya raqaiq, maka mereka akan bawa cerita-cerita ini untuk melembutkan hati. Ia bukannya hukum, ia tak ada kena dengan hukum untuk isbatkan satu perkara halal haram, tidak. Ia hanya cerita. Jadi dalam bab cerita, para ulama agak longgar dalam pembawaan kisah yang dikemukakan mereka, seperti manhaj kebanyakan para ulama hadis. Baik, jadi apa yang kita dapat fahami daripada ayat ini, orang-orang beriman, Allah beri kepadanya kenikmatan bila dia melakukan ibadah, bila dia mujahadah, bila dia berdoa, maka Allah beri kepadanya kepanisan, kesenukan, walaupun orang nampak susah. Ada orang merasakan banyaknya puasa tak penat ke, tapi baginya seronok, tuan-tuan. Orang yang berniat puasa untuk kurus, tentulah dirasa itu penderaan untuk dirinya sendiri, banyak benda dia tak boleh buat, tak boleh makan. Tapi orang beriman yang berlazimi ibadah ini masa seronok. Kalau dia tertinggal sembahyang duha, rasa macam satu gunung nak memempak kepalanya. Kalau dia terlupa untuk bersedekah, berdoa untuk ayah ibunya, dia rasa satu beban besar dalam hidupnya. Inilah perbezaan perspektif si salih dengan si talih. Salih maknanya orang yang dekat dengan Allah, talih orang yang sesat dalam kehidupannya. Jadi kita dapat lihat ayat ini mengisyaratkan bahawa peringkat kebaikan dan keburukan seseorang ditentukan oleh kecenderungan pilihan hatinya. Allah SWT memberi kepada mereka kudrat untuk memilih. Kita yang buat pilihan, malam ni kita nak bangun tahajud ke, kita nak tengok movie sampai ke pagi ke, kita nak baca hadis ke, atau kita nak baca WhatsApp yang entah apa-apa masuk dalam kita punya box itu dengan melaga-lagakan orang, fitnah dan sebagainya. Kita ni dalam hidup tak payahlah tahu banyak sangat benda, tuan-tuan. Mari tahu sikit-sikit sudah, kecuali benda yang mendekatkan diri kepada Allah, kita tahu mendalam. Kerana bila kita terlalu banyak melepaskan pandangan dan pengetahuan kita pada benda yang tak perlu, nanti hati kita disusah. Semua orang kita nak beritahu, orang tu sakit, orang tu dipukul oleh ayahnya, orang itu, semua kita nak beritahu. Lama hati kita berseraput dengan macam-macam benda. Kita tak perlu tahu semua, tuan-tuan. Anggaplah apa yang berlaku pada orang itu sebagai musibah dalam ujiannya, dalam kehidupannya. Kita bacalah benda-benda yang boleh menambah nilai kita di sisi Allah dan di sisi manusia.
Kalau kita nak beritahu semua benda, kita akan jadi orang gila, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Masa sangat sedikit, utamakanlah benda yang wajib. Benda yang sunat masih banyak belum kita buat. Apa sahaja kita pergi sibuk dengan benda-benda yang harus. Dan benda harus itu terlalu banyak dilakukan pun boleh membawa hati itu kotor. Kita tahu si fulan ada masalah ini, si fulan itu hebat orangnya, si fulan itu macam rumah tangganya, si fulan itu berapa orang anaknya. Apa benda perlu kita tahu, tuan-tuan, benda-benda seperti ini. Bahkan saya pernah terang kepada tuan-tuan, tinggal laku para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak pernah mendengar Rasulullah bertanya sahabat-sahabat yang anaknya, yang lahir anak-anaknya, Nabi tak pernah bertanya pun apakah jantinanya, laki atau perempuan. Benda itu harus, tapi tak penting untuk tahu, tuan-tuan. Setengah ulama mengatakan bertanya benda-benda lebihan ni makruh hukumnya. Apa yang kita menyebut-nyebut nak tahu, dia pakai kereta apa, di rumah apa, dia buat apa, macam mana duit dia banyak sangat. Apa perlu kita tahu benda-benda seperti ini, tuan-tuan? Lalu hati kita yang sepatutnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, berfikir tentang kehebatan ciptaannya, kita duduk sibuk dengan benda-benda yang menjadikan hati kita lebih hitam setiap hari. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Banyaklah istighfar kepada Allah, ya tuan-tuan. Jadi kata para ulama, contohnya Ibn Ashur, Mutawalli Sya'rawi, Allah memberikan kepada manusia itu kudrat mengikut kehendaknya, pengetahuannya, hikmah di sebaliknya kita tidak tahu, maka kecenderungan itu menyebabkan manusia jadi baik ataupun jadi jahat. Oleh kerana orang kafir itu hatinya cenderung untuk memilih penerhakaan, pelanggaran terhadap Allah, walaupun Allah beri kepadanya nikmat yang bagai-bagai, tapi dia tidak bersyukur pada Allah. Itu kecenderungan diri sendiri sebenarnya. Tak boleh pula ada orang kata nanti kita di akhirat nanti akan berdosa di sisi Allah SWT kerana tak mainkan peranan untuk berdakwah kepada orang asli dan hutan, tak menjaga orang, mengajak orang kat Jepun masuk Islam. Ini kerja sunat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerja wajib kita hakiki sudah ada. Kalau kita ni bekerja memang dalam landasan dakwah dan ada peruntukan yang diberikan dari kerajaan, kita kerja kita Baitul Mal, jabatan dakwah, kita ni ahli politik, pemimpin, itu wajib kerja kita. Jadi janganlah kita menjadi merasa kesebersalahan dalam kehidupan pada ini. Sebersalah mengatakan, saya tak pergi jalankan peranan dakwah orang bawah jambatan, tak ambil peranan dakwah orang hutan, tak ambil peranan dakwah orang kat Kalimantan, tak ambil peranan dakwah orang kat Jepun. Tuan-tuan, ini hidayah Allah memang sampai kepada semua orang sebenarnya. Tambahan zaman teknologi maklumat hari ini lagi pula, mana-mana video akan tersebar tentang kebaikan Islam, kebenaran Islam. Ceramah Dr. Zakir Naik pun ada banyak, ceramah sahabat-sahabat yang bekerja dalam dakwah antarabangsa pun ada banyak. Maka janganlah kita merasa kesebersalahan lalu menegakkan peranan orang-orang lain. Ini teguran penting, kerana ada orang yang kadang-kadang ditazinkan oleh syaitan dalam kerja yang dilakukan, maka di masa dia yang terbaik. Walaupun ayatnya nampak tawaduk, tapi hatinya penuh dengan mazmumah untuk mencela, memperkecilkan, memperlekehkan orang lain secara tidak langsung. Ini tipu daya syaitan namanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini namanya tazyin, talbis. Ibn Jauzi menulis satu kitab bertajuk Talbis Iblis. Talbis Iblis ni maknanya macam mana iblis ni memperdayakan. Orang alim ada caranya, orang kaya bagaimana syaitan memperdayakannya, orang perempuan macam mana syaitan memperdayakannya, sehingga semua suami dibuat tak ada satu pun yang betul. Yang suami pula macam mana syaitan memperdayakannya supaya sentiasa mempelecehkan, memandang hina, memandang serba kekurangan pada isinya. Orang perempuan kat luar rumah pula ini pandang cantik. Inilah tuan-tuan kerja iblis. Dan pendakwah pula merasa dia sudah mainkan peranan paling hebat, mengambil tugas Nabi, memperli, menyindir, mengkias macam-macam, menghina orang lain, walaupun uslubnya, gaya bahasanya seolah tunjuk macam tawaduk. Macam-macam kerja syaitan yang menipu kita. Akhirnya semua kita ni tertipu. Pernah saya bincang kepada tuan-tuan dulu tentang surat Taghabun kan. Taghabun ni rasa ketertipuan. Di akhir nanti semua orang akan tahu dia tertipu sebenarnya apa yang dilakukan. Itu sebab Allah menggunakan dalam ayat ini, wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itu di akhirat orang paling rugi. Kata Mutawalli Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi yang tafsir Sya'rawi, al-akhsar ni ambil perkataan khusr, khusranun mubin, yang mengandungi banyak makna. Di antaranya rugi, sesat, celaka, lemah, tertipu dan sebagainya. Kesemuanya mengarah kepada makna yang negatif atau tak disenangi oleh sesiapa pun. Kata yang digunakan oleh ayat ini mengambil bentuk superlatif, iaitu merujuk kepada ada dua pihak atau yang lebih rugi dan lebih celaka, tetapi mereka yang ditunjuk oleh ayat ini adalah yang paling rugi sekali, tiada yang lebih rugi daripada mereka. Hal itu agaknya disebabkan kerana mereka tidak percaya kepada kiamat.
sehingga buku amalan mereka kosong daripada segala kebaikan, semuanya tidak dinilai oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka kembali kepada Allah nanti, dikemukakan kebaikan yang mereka buat, dipertontonkan, disangkanya sebesar gunung, rupa-rupanya dipegang hanyalah merupakan debu-debu berterbangan, tidak dinilai oleh Allah kerana semua dilakukan tiada keikhlasan pada Allah, tiada tauhid dalam diri, tiada akidah dalam diri. Jadi ketika ayat ni berbicara tentang salat dan zakat, tidak ada lanjutannya yang mengecam mereka yang meninggalkannya, berbeza dengan huraian tentang hari kemudian. Bila kita perhatikan, bila cerita tentang salat dan zakat, Allah tidak menyatakan hukuman untuk mereka, tapi bila mereka tidak beriman kepada hari akhirat, ayat selanjutnya mengecam orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kerana kepercayaan tentang hari kiamat ni merupakan satu fitrah, tuan-tuan. Dia mewarnai aktiviti kehidupan kita seharian. Kalau salat dan zakat itu dan aneka kebaikan yang lain yang diamalkan, bila diamalkan oleh seorang yang beriman kepada hari akhirat, maka kualitinya lebih baik di sisi Allah SWT. Jadi hari akhirat itu menjadi paksi utama seseorang dalam melakukan amal saleh kepada Allah, supaya kualitinya dipertingkatkan, kerana dia merasa yakin semuanya akan ada implikasinya, ada penilaiannya di sisi Allah, maka dia akan buat yang terbaik. Kemudian datang ayat yang ke-6, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan engkau wahai Muhammad, sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran daripada Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ayat yang lalu menceritakan tentang Quran tidak disambut baik oleh orang kafir. Maka bila masuk kepada ayat ini, kembali bicara tentang Al-Quran, tapi kali ini berkaitan dengan siapa yang menerimanya. Jadi di sini Allah mengarahkan perbicaraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya engkau wahai Muhammad menyandang berbagai sifat terpuji yang ditemu dalam Al-Quran dengan sifat-sifat akhlak Nabi itu, iaitu menerimanya secara langsung dari Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Perkataan talaqa ini dari sudut bahasa Arab datang perkataan laqa. Laqa ni kita sebut bahasa Arab ila liqa. Laqiya. Laqiya maknanya jumpa. Liqa pertemuan. Jadi kalau talaqa, jadi satu yang bertemu dengan satu yang lain. Jadi kata yang digunakan oleh ayat ni bentuk pasif. Tidak disebut siapa yang mempertemukan. Tapi jelaslah kepada kita yang bahawa yang bertemukan kau wahai Muhammad dengan Al-Quran itu adalah Allah. Allah sendiri yang mempertemukan kau dengan Al-Quran, atau mempertemukan kau dengan Jibril. Jadi penggunaan kata ini memberi kesan bahawa Nabi kita Muhammad SAW tidak berperanan langsung dalam penurunan wahyu. Baginda dipilih oleh Allah. Bukannya wahyu itu benda yang boleh kita minta, nak minta jadi Nabi, minta jadi Rasul, tak. Itu semuanya merupakan ketetapan daripada Allah SWT, perencanaan Allah, program yang Allah tetapkan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, aku telah pun disiapkan oleh Allah untuk menjadi Nabi ketika Adam masih lagi dalam proses secara antara roh dan juga jasad. Sebelum Nabi Adam diciptakan lagi, di antara proses antara roh dan jasad, Allah dengan hikmah pengetahuannya yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu, telah pun menetapkan Muhammad SAW, cucu pada Nabi Adam ini, akan menjadi Nabi akhir zaman. Jadi ini pilihan daripada Allah SWT. Itu sebab kita kena banyak berdoa. Antara doa yang saya dah ijazahkan pada tuan-tuan sebelum ni, iaitu Allahumma inni as'aluka min faja'atil khairi wa a'udzubika min faja'atil syari. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya selalu dapat rezeki dia sumber yang tak disangka-sangka, dan aku mohon padamu perlindungan daripada musibah yang berlaku secara tak disangka-sangka. Kita dah belajar doa ni kan, tuan-tuan? Juliana bertanya, An-Naml ayat ke-7. Ayat ke-7 betul Jadi perkataan digunakan Allah di sini ladun. Ladun ni maknanya kalau kita baca bahasa sama dengan inda. Pada mulanya menunjukkan tempat atau sumber satu. Ataupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai contohnya di sisi. Min indi. Indi fikrah. Kalau kita sebut indi fikrah, aku ada pandangan. Indi bait, aku ada rumah. Jadi perkataan in ini merujuk memiliki. Namun demikian, biasanya perkataan ladun digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberitakan sesuatu yang bersumber daripadanya, maka mengisyaratkan bahawa hal itu satu yang tidak dapat terjangkau kehebatannya oleh manusia. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari. Jadi bila Allah menyatakan wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim, engkau menerima Al-Quran daripada satu sumber, iaitu Allah SWT yang memiliki segala kebijaksanaan dan memiliki segala pengetahuan, yang sangat bijaksana dan sangat mengetahui. Kata Imam Al-Bukhari, apa yang bersumber daripada Allah,
kadang-kadang sesuai digunakan perkataan hikmah. Maka dia ditunjuk kepada sebagai pelaku adalah faktor penyebabnya, dan kadang-kadang bersumber daripada sifat luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi ini merupakan teknik uslub ta'bir Al-Quran Karim. Jadi sama ada merujuk kepada kebijaksanaan yang Allah akan berikan kepadanya, ataupun keluasan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yang akan dibuka dalam tirai berikutnya, kisah tentang perutusan Nabi-Nabi, kisah tentang Nabi Musa AS, bagaimana diberikan wahyu oleh Allah SWT. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya, tafsirnya, tentang perkataan bijaksana dan maha mengetahui dalam konteks ini, merujuk kepada kandungan Al-Quran penuh dengan hikmah kebijaksanaan yang membawa manusia kepada kebaikan dan menghindarkan mereka daripada keburukan, serta mengandungi ilmu yang sebenar-benarnya yang membawa manusia, kalau dia membaca Al-Quran itu, dia akan jadi orang yang bijaksana, dia akan jadi orang yang mengetahui walaupun pelajarannya tak tinggi. Jadi orang yang baca Quran ni akan meminjam, akan memperoleh sifat daripada sifat kebijaksanaan yang Allah berikan kepadanya. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kemudian kita dapat lihat ayat yang berikutnya, ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tastalun. Lihat ya, muka keempat tafsir Ibn Kathir. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya, dan aku akan bawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat memanaskan diri. Jadi Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, mengingatkannya atas peristiwa Musa ketika dipilih dan diajak bicara oleh Allah. Maka Allah berfirman, idh qala Musa li ahlihi. Ingatlah Musa berkata kepada keluarganya. Bahasa Arab ini, kalau kita menyebut kepada seseorang tentang isteri kita, orang Arab biasanya dia tidak kata nama. Katalah seorang isteri nama Khadijah, mereka punya anak nama Umar. Maka orang Arab kalau memperkenalkan isterinya kepada teman, kepada guru, kepada sahabat, kepada siapa saja, dia akan kata hadhihi Ummu Umar, isteri nama Khadijah. Kenapa nama Ummu Umar? Ia menjawab berbagai persoalan. Soalan pertama, perempuan ni siapa? Isteri aku. Kenapa sebut nama Umar? Mungkin kami ada anak Umar, ataupun kami bercita-cita nak dapat anak lelaki yang kami nak namakan Umar supaya mengambil keberkatan Sayyidina Umar, contohnya. Dan juga merujuk kepada satu doa, mudah-mudahan isteri ni panjang umur sampai dia melahirkan anak, andai kita baru berkahwin. Ini kaedah bahasa Arab. Saya pernah terang kepada tuan-tuan beberapa kali dalam uslub. Ini merupakan satu ta'bir Rasulullah, satu uslub gaya bahasa Rasulullah SAW dalam bercakap, merupakan sunnah. Jadi Al-Quran tidak akan mengatakan kepada kita perkataan yang remeh-remeh, jadi perkataan yang rendah. Allah menggunakan bahasa yang tinggi. Jadi di sini berkata Musa kepada keluarganya. Dia tidak kata, ayat Allah tidak kata di sini qala Musa li zaujatihi, kepada isterinya. Dan lagi satu perkataan bahasa Arab ni ahlun, itu tu merujuk kepada syaraf, merujuk kepada kemuliaan. Iaitulah bila Allah menyebutkan dalam kisah ini, ketika Nabi Musa berkata kepadanya, au atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun. Musa AS berkata kepada keluarganya, padahal mereka baru berkahwin, belum ada anak pada masa itu, kata para ulama tafsir. Mereka hanya berdua saja. Kita tahu dalam surah Al-Qasas, Nabi Musa ni diceritakan oleh Allah SWT telah pun tersilap membunuh seorang di kalangan Bani Qibti di Mesir, lalu baginda menyelamatkan dirinya, lari ke tempat nama Madian dan bertemu dengan seorang lelaki yang saleh. Setengah ditafsir mengatakan itu Nabi Shu'aib AS, setengah mengatakan bukan Shu'aib, itu hanya seorang wali Allah. Tak apa, itu perselisihan para ulama. Yang pentingnya Nabi Musa AS kemudian setelah berada di situ selama 10 tahun, Nabi Musa teringat keluarganya dan nak pulang berjumpa dengan ibunya, ibu angkatnya. Maka dalam perjalanan itu Allah telah pun memilih Musa AS untuk menjadi rasulnya, utusannya, dalam kisah yang akan kita baca selepas ini. Jadi bila Nabi Musa melihat satu cahaya, satu macam api yang berada di satu tempat di Gunung Tur Saina, dalam perjalanan Nabi Musa pulang dari Jordan, tuan-tuan pergi bersama kami di Zazan Travel, kempen sikit Zazan Travel. Terima kasih Zazan Travel kerana menaja kuliah kita malam ni. Tuan-tuan ada peluang nak pergi musafir ke Baitul Maqdis, jangan lupa Zazan Travel menawarkan package yang terbaik. Ada pengajaran, ada baca hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke Mount Nebo di sini, tempat Nabi Musa AS dikatakan berada di situ. Nabi Musa AS kemudiannya dalam perjalanan
untuk pulang ke Mesir, baginda melihat api seperti nur di bukit. Maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya, au atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun, aku akan bawa kepadamu unggun api, sedikit api, supaya kita dapat memanaskan diri pada malam yang sejuk ini. Nabi Musa melihat api itu, isterinya tidak melihat. Nabi Musa berkata kepada isterinya, aku akan bawa kepada kamu. Kalau kita sebut, abang akan bawa pada anti, abang akan bawa pada sayang, contohnya. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan awatikum. Kenapa Allah menggunakan sighah jamak kat sini? Kenapa atikum? Tidak kata awatiki, aku datang kepadamu wahai isteriku. Kenapa atikum? Kum ni assalamualaikum, ramai. Maka ini kata para ulama tafsir yang merujuk kepada tadi yang pertama, bila menyebut tentang isteri, Quran menggunakan perkataan ahlun. Ahlun ni merujuk pada isteri, tak kata perkataan zaujatun. Itu satu kemuliaan pada isteri, seolah-olah isteri itu dalam hidup dia seperti satu kumpulan manusia yang menggembirakan kita. Bayangkan kita jumpa dengan teman-teman, ada kawan kita pandai buat lawak, ada kawan kita boleh pinjam duit, ada kawan kita pandai cerita, ada kawan kita boleh bagi motivasi, ada kawan kita counselling. Banyak kan? Satu kumpulan manusia yang memiliki berbagai kualiti yang akan menggembirakan kita. Maka Allah menyifatkan isteri yang salihah dalam hal ini, isteri Nabi Musa AS, isteri para Nabi seperti Nabi Musa ini, isteri yang salihah. Dan kisah Nabi Musa ni kita akan lihat berulang-ulang dalam Quran lebih daripada 23 kali. Lebih 23 kali. Dia berbagai-bagai angle untuk dikemukakan kepada Nabi kita SAW satu bentuk tasliyah, satu bentuk berita gembira yang menenangkan hati Nabi ketika Nabi menghadapi berbagai-bagai ujian dan mihnah dalam dakwah, ya. Jadi Nabi kita SAW diajar oleh Allah SWT untuk menceritakan keluarga Nabi Musa ni. Nabi Musa begitu gembira kembali ke Mesir untuk bertemu dengan ibunya, sekarang dia sudah berkahwin, nak tunjukkan isteri yang salihah itu. Maka Allah menggunakan perkataan kemuliaan untuk isteri itu kerana berhimpun pada isteri Nabi Musa ni berbagai bentuk kebaikan. Maka ambil pengajaran lah golongan perempuan, isteri yang salihah. Gembira kalau suami, tahu suami pergi kerja, tanggungjawabnya berat, kerjanya berat, dia bos, dia itu, ini dan sebagainya, dia cikgu sekalipun, kerjanya berat, balik rumah tak boleh ke nak gembira dengan suami, buatkan air ke, cakap yang baik-baik ke, sampai dikatakan oleh pakar-pakar motivasi tu, kalau balik gembirakan anak kita, mandikan dia biar wangi wangi, isteri kita cium pun wangi, pakaikan baju yang elok-elok, contohnya kan tuan-tuan, hiaskan rumah. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, sifat-sifat kualiti isteri yang salihah yang Allah gambarkan kat sini, sampai Allah memilih perkataan seolah-olah dia ramai dan kata keceriaan yang hadir walaupun dia seorang, kerana kehidupannya itu merupakan mujahadah untuk menggembirakan suaminya. Allah, hebatnya tadabbur pada ayat ini. Kalau kita perhatikan ni, membaca ayat ini saja boleh ditafsirkan berjam-jam untuk kita faham apa yang terdapat tersirat di sebalik antara surat kat sini. Jadi kata Nabi Musa, dia berkata kepada isterinya, kepada keluarganya, tunggulah kamu kat sini, ini anas tunara. Perkataan anas ini, inas, maknanya merujuk kepada satu ketenangan, kebahagiaan, satu keseronokan. Bayangkan berjalan pada waktu yang gelap, malam menakutkan, tiba-tiba kita mendapati adanya api di satu tempat. Jadi kita tentulah akan terfikir logically, dari sudut logik, di api ni ada, unggun api ni ada sekumpulan manusia. Bila ada manusia, boleh minta tolong, minta api ke, minta makanan ke, tanya khabar ke, betul ke jalan ni menuju ke tempat sekian-sekian. Kalau jalan pada waktu zaman dahulu, kalau kita bayangkan waktu sekarang pun, kita bayangkan berjalanan kegelapan, lampu kereta malam ada masalah tertentu, tak boleh menyala dengan terang, kita nampak ada satu tempat lampu menyala, tentu dalam fikiran kita berfikir ada manusia kat sini, boleh berhenti untuk tanya direction supaya tak tersesat. Kadang kita masuk di kawasan filda-filda, di kawasan hutan, perjalanan yang jauh, berada di tempat-tempat yang jauh dari manusia, bila nampak je cahaya kereta, cahaya rumah, hati kita tenang, gembira. Kalau berlaku apa-apa, ada tempat nak mohon keselamatan. Jadi bila Allah gunakan ayat kat sini, kita perhatikan uslub Quran kat sini. Allah nyatakan, ini anas tunara, aku melihat ada api, aku merasakan, aku yakin ada api dan ada manusia kat situ. Lalu Allah menggunakan ayat, sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun. Aku akan pergi menuju ke tempat ini dan aku akan dapatkan apa-apa berita, khabar, maknanya ada apa-apa informasi, supaya aku boleh pulang kepada kamu dan menenang kamu, mengira kamu waktu malam gelap seperti ini. Kita tak perlu takut ada orang lain selain daripada kita. Itu persepsi pertama Nabi Musa AS tak kala baginda melihat unggun api itu.
Setengah para ulama tafsir mengatakan daripada ayat ini kita melihat penggunaan yang Allah gunakan di situ, bahawa ini anastu nara, aku melihat ada api. Jadi perkataan yang digunakan di sini bahawa hanya Nabi Musa AS sahaja yang melihat api itu. Maknanya isterinya tidak melihat api tersebut. Kalaulah Nabi Musa dan juga isterinya melihat api itu, tentulah dia akan digunakan perkataan lain oleh Allah SWT. InsyaAllah nanti saya akan huraikan lanjut dalam kuliah yang akan datang pada malam esok, InsyaAllah, di sebalik apa yang tersurat kat sini, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi yang mulia, yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah saya nyatakan tadi melebihi 23 kali sebutan kisah Nabi Musa muncul dalam Al-Quran, hadir dalam Al-Quran, kerana baginda merupakan Nabi yang sangat mirip perjuangannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ditentang oleh bapa angkatnya yang membesarkannya, iaitu Fir'aun. Nabi Muhammad SAW ditentang oleh bapa pakciknya sendiri, iaitu Abu Lahab. Kalau Nabi Musa ditentang oleh Bani Israel sendiri, dipermainkan, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW dipermainkan oleh bangsanya sendiri, iaitu bangsa Quraisy. Nanti kita akan lihat lagi persamaan-persamaan yang ada dalam kehidupan Nabi kita dan Nabi Musa AS. Mudah-mudahan doa yang telah saya ijazahkan kepada tuan-tuan tadi boleh tuan-tuan amalkan. Dan kisah yang telah saya bawakan, kisah Harithah tadi, kita dapat faham. Walaupun kisah ni dari perspektif para ulama hadis memang kisah yang dhaif, ada setengah mengatakan mungkar, tapi hanya kisah, ia tidak ada kaitan dengan hukum hakam yang nak diisbatkan. Terima kasih Syekh Khairul, lama tak jumpa intai. Syekh Khairul, sahabat baik saya di Skudai, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan video ni dapat dikongsi ke seramai teman, kawan, rakan, sahabat, ahli karya, siapa yang kita kenal ni. Mudah-mudahan ada sebab untuk mereka memahami surah semut, walaupun semut adalah binatang yang kecil, yang tak terpandang, kita pun tak perasan, kadang seharian pun kita pun tak jumpa semut, tapi semut ni punya satu kehidupan, kerukunan, disiplin yang tinggi yang perlu dicontohi oleh segala manusia yang bersifat dengan sifat ego, sombong dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan berlanjut dan kuliah akan datang, kuliah esok insyaAllah pada waktu yang sama. Jangan lupa untuk share ke seramai orang yang kita kenal, dan jangan lupa juga untuk follow dan juga share video-video yang ada di Umrah Zahazan, dan jangan lupa untuk melihat di Ustaz Zahazan Official TV dalam YouTube Ustaz Zahazan Official TV, dan Telaga Biru Official TV. Ada berbagai video yang telah saya sampaikan berkaitan dengan tafsir Quran. Di samping itu, tuan-tuan jangan lupa untuk like dan follow juga Facebook Umrah Zahazan dan juga Zahazan Travel. Terima kasih tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban akikah, kami masih lagi membuka peluang ini untuk dikerjakan di Syria, negara baru lepas peperangan ini, yang kehidupan rakyatnya sangat terancam dengan kemiskinan, kebuluran, dan takut-takut wanita mereka menjual kehormatan diri kerana tak ada kerja di sana, tuan-tuan. Jadi anda tuan-tuan melakukan korban akikah di negara dan musibah itu, mudah-mudahan tuan-tuan bukan sahaja melakukan ibadah korban, mudah-mudahan membantu orang Islam yang sangat sukar hidupnya di sana. Dan tuan-tuan juga boleh melakukan ibadah korban di Mekah, dan juga di Afrika, di Sudan. Kalau ada orang yang berkata di Mekah ni korban lakukan binatang itu dibuang rata-rata, ini cerita dusta lah tuan-tuan, cerita tak betul lah. Negara Saudi bukanlah negara seburuk itu untuk membuang mudah begitu nak buang, tak. Itu kisah mungkin 70-80 tahun lalu, tak berlaku dah sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang dicapai, binatang korban yang dikorbankan itu boleh ditinkan, dihantar ke negara-negara susah seperti Afrika, negara-negara seperti Bangladesh, India, yang kebuluran, dihantar makan itu kepada orang miskin di seluruh dunia. Negara Saudi bukan negara koman, tuan-tuan, mereka negara maju, mereka negara kaya. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan buku-buku latihan kami di Telaga Biru, dapat menerbitkan buku-buku latihan ini dengan berkat guru-guru yang sangat cemerlang, guru-guru kanan, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama yang menulis dengan Telaga Biru berbagai-bagai tajuk daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, meliputi peperiksaan penting macam PSR, UPKK, PSRA, PT3, SPM, semuanya ada, alhamdulillah. Dan kami juga giat menerbitkan bahan-bahan jawi karangan guru-guru pakar macam Cikgu Dalila, macam Cikgu Wan Azhar. Alhamdulillah sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran. Memahami jawi berarti memahami Quran. Boleh tulis jawi berarti boleh tulis Quran. Saya jumpa penulis Quran namanya Syekh Osman Taha, beliau pesan, katakan kepada rakyat Indonesia, belajarlah tulisan Al-Quran kerana ia sumber rezeki.
Sebenarnya bukan kata-kata beliau saja, ini kata-kata Imam Ali lebih 1400 tahun yang lalu ya. Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Moga dapat bersama-sama kita melakukan ibadah korban. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki anak, cikgu-cikgu yang ada anak murid, jangan lupa Telaga Biru menerbitkan buku-buku yang sangat berkualiti dan penting untuk anak-anak kita supaya tidak berlaku pembaziran masa. Sekian tuan-tuan terima kasih sekali lagi. Wallahu alam. Ada apa soalan ke? Ada apa soalan ke? Tak ada soalan nampaknya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum terlupa, besok jam 9 pagi, 8.30 hingga 9 pagi saya ada di SPM TV1 untuk menerangkan tentang sirah Nabi. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah tonton bersama. InsyaAllah besok jam 8.30 ataupun pukul 9 pagi tuan-tuan saya pun tak ingat jadual. Pukul 9 pagi barangkali tuan-tuan ada kesempatan boleh tonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.